Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pelajar 404. So kita berjumpa lagi untuk sesi kelas pada pagi ni. Okay, kita nak masuk satu subtopik yang baru. Kita dah belajar the previous adalah matter. So hari ni kita nak tengok pula iaitu development of atomic model. Okay, iaitu apakah yang berkenaan dengan atomic model. So tak pernah kamu belajar. So hari ini kita akan belajar apa yang berkaitan dengan atomic model. Okay, so kita ada basic concept. Okay, so kita ada basic concept of matter. Okay, kita ada yang pertama, kita ada state of the subatomic particle. Okay, in atom of various element. Okay, so kita ada tiga subatomic particle, iaitu proton, elektron dengan neutron. Kemudian yang kedua kita tengok kepada compare and contrast. Okay, kita nak bandingkan. Okay, the relative mass, relative charge, proton, elektron and neutron. Okay, sebagaimana cikgu sebut tadi, subatomic particle ni kita mengandungi proton, okay, kemudian kita ada elektron dan kita ada neutron. So kita ingatlah, okay, this one adalah pen. Okay, so PEN, P for proton, E for electron and N for neutron. Okay, so nanti kita nak belajar pula apa charge yang terdapat dalam ketiga-tiga subatomic particle ni. And then yang ketiga kita belajar tokoh lah, iaitu tokoh yang mengenal, yang memberi satu teori bagaimana structure of atom ni berlaku lah. Okay, so kita ada Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr and Chadwick. So kita ada 5 saintis yang memberi contribution kepada atomic model untuk nowadays lah. Alright. So okay, we go to the subatomic particle. Okay, kita ada bentuk tu, bentuk yang ada tengah-tengah tu, okay, yang berwarna biru dan pink ni, okay, dia mewakili sesuatu lah, okay. Kemudian kita tengok ada satu kecil kat sini, okay, dia mengelilingi. So kita tengoklah, okay, mengelilingi. So kita boleh consider as macam solar system. So kita ada matahari and then kita ada bumi yang mengelilingi matahari. Okay, so itu dia punya analogi lah. Okay, so first of all kita tengok apa yang ada. So kita ada elektron. So elektron ni bersimbol dia adalah E. Okay, relative charge dia, kita kena tahulah elektron ni charge dia adalah negatif. Kemudian mass dia 1/1840. So kalau kau bahagi, kamu akan dapat 0.000001. So nilai dia sangat-sangat kecil dan memberi maksud bahawa elektron ni sangat-sangat ringan lah. Okay, dan dia tidak mempengaruhi berat sesuatu atom. So kita boleh katalah atom ni tidak dipengaruhi oleh elektron. Okay, kemudian kita tengok pula kepada yang seterusnya, iaitu proton, yang diwakili oleh pink color tu. Okay, so proton dia punya simbol dia adalah P. Okay, relative charge dia adalah positif and relative mass dia adalah 1. Okay, so proton P charge positif, elektron E charge negatif. Okay, last one is neutron. Okay, so neutron ni adalah simbol dia adalah N. Okay, kemudian dia punya charge dia tak ada, kosong, zero, because neutron neutral. Okay, dan relative mass dia juga 1. Okay, so complete lah, itu yang kita panggil sebagai subatomic particle. Okay, iaitu pen. Okay, proton P, elektron E, neutron N. So proton positif, elektron negatif and neutron neutral. So itulah membentuk satu atomic model
yang kita belajar dan yang kita ada pada hari ini, pada zaman moden sekarang, yang diperkenalkan oleh James Chadwick. So selepas ni kita akan belajarlah apa contribution setiap 5 tokoh saintis dalam pembentukan atomic model. Okay, atomic model lah. Okay, now kita akan tengok kepada development of atomic structure of model. So kita ada berapa model dan ada berapa saintis, ada 5 saintis yang akan distribute the ideas untuk development of atomic structure of model. So kita akan tengok nanti macam mana. Jom belajar. Okay, jom check. Okay guys, so kali ni kita belajar pula. Okay, kita tengok satu persatu contribution saintis. Okay, yang pertama John Dalton. Okay, so apa yang John Dalton ni contribute? Okay, untuk for this area, kamu perlu tahu apa saintis tu dan apa contribution, the major contribution. Okay, first kita ini gambar dia. Okay, so ini adalah picture of John Dalton. So dia punya idea, dia yang melancak apa, dia yang mengutarakan idea dia, matter is made up of particle called atom. So dia percaya matter ni, the tiny particle dia adalah atom. So kalau kita potong sehingga sepaling halus yang kita tak nampak, sebenarnya dia daripada atom. So atom ni dia bergabung membentuklah apa yang kita nampak sekarang. Okey, dan yang kedua, okey, ni yang paling penting sebenarnya. Okey, dia kata atom tu, dia punya idea dia, the smallest spherical body, bulat macam bola kecil, that cannot be created, destroyed nor divide further. Okey, so dia tidak boleh dicipta, dimusnahkan dan dibahagikan. Dia memang wujud. Okey, so dia memang wujud dalam dunia kita ni. Alright. Yang ketiga, dia kata same element have the same atom. Okay, so atom yang elemen tu sama, atom dia mesti sama. Kalau magnesium elemen, so dia punya atom mesti magnesium. Alright. So ini dia punya bentuk Dalton discover. So ingat saja Dalton tiny ball, bola yang sangat kecil. Okay, so we go the number 2. Saintis yang nombor 2, dia telah upgrade daripada idea John Dalton. Dang. Okay, J.J. Thomson. So daripada Dalton tadi, kita tengok Thomson. Okay, Thomson ni dia upgrade sikit. Okay, apa upgrade dia? So apa yang dia upgrade? Okay, mari kita tengok. So itu gambar dia kan. Okay, coba garang nampak. Okay, misai. Kemudian kita tengok dia discover. Okay, so dia discover negatively charged particle called electron. So dia dah jumpa tadi, Dalton dia just kata atom ni semacam bola yang kecil. Rupanya dalam bola yang kecil tu ada elektron pula. So J.J. Thomson tu dia upgrade ilmu pada waktu tersebut. Okay, kemudian atom is a positively charged sphere with several electron in it. Okay, so kita tengoklah. Okay, so Thomson ni mungkin lah. Okay, pada waktu dia muda dulu dia suka makan pudding plum. Okay, so dia ibarat dia macam Chick Small lah. Chick Small yang kita makan hari-hari tu. Kalau kita tengok dekat Chick Small tu kita ada biscuit. Kemudian di atas Chick Small tu kita ada chocolate embedded on it. Dia ada coklat yang duduk di atas biskut. So kita bayangkan biskut tu sebagai positif dan coklat yang berwarna hitam tu adalah elektron. Itu discovery yang paling major dalam J.J. Thomson punya discovery lah. Okay, dia menemui elektron. So ingatlah Dalton tadi tiny ball, J.J. Thomson elektron. Okay, we go to the next scientist. Okay, kita tengok pula kepada yang seterusnya, iaitu Ernest Rutherford. Okay, Ernest Rutherford ni dia upgrade lagi daripada J.J. Thomson. Okay, idea J.J. Thomson. So apa pula Rutherford ni jumpa? So itu adalah picture of Rutherford.
dia nampak, okay, dia discover nucleus is the center of the atom. Okay, dia memberi idea, okay, bahawa dalam atom ni dia ada center dia, iaitu nucleus. Okay, dan discovery dia seperti mana Thomson tadi jumpa negatif, Rutherford dia jumpa positif. Positive charge yang kita panggil sebagai proton in the nucleus. So dia dapat tahu atom ni ada nucleus dan dalam nucleus tu ada charge positif yang kita panggil sebagai proton lah. Almost the whole the atomic mass is concentrated in the nucleus. Of course lah, seperti yang previous slide tadi. So kita belajar dia punya mass untuk proton satu. Okay. So tentulah dia uh, memberi dan mempengaruhi nilai berat satu atom tersebut. Kalau proton banyak, ada 5, so maknanya 5, contohnya 5 berat daripada nilai atom yang ada proton 1. Itu perbezaan dia lah. Okay. So electron move outside the nucleus. Okay. Kemudian ini yang Rutherford dapatlah model of Rutherford. Dia dah jumpa proton. Okay. Dan proton itu duduk dalam nucleus. Okay. So boleh ya. Okay. Okay. So kita tengok pula the next scientist. Okey, kita tengok pula kepada yang seterusnya iaitu Niels Bohr. Okey, so kita tengok muka dia. Alright, so Niels Bohr, cacak bergaya. Okey, so apa yang dia jumpa? Okey, dia jumpa elektron. Cikgu, tadi kan J.J. Thomson pun jumpa elektron. Dia upgrade pula. Okey, apa yang dia upgrade? Electron in an atom move in shell around the nucleus. Okey, dia kata kita ada nukleus, kemudian elektron ni pusing. Okey, mengelilingi nukleus. So dia kata elektron tu ada dan elektron tu bukan duduk dekat dalam nukleus tu juga, sebenarnya duduk dekat luar dan mengelilingi nukleus. So dia upgrade tadi. Yang macam mana cikgu cakap tadi, J.J. Thomson kata dia adalah macam Cik Small. Okey, dia duduk dalam juga. Dia duduk dalam nukleus, kemudian dia bertempik-tempik dekat nukleus. Sebenarnya tak. Dia mengelilingi nukleus. So, discovery yang paling greatest dalam pertemuan Niels Bohr ni adalah dia kata elektron tu move in the shell around the nucleus. Okey, so shell tu apa? Shell tu ibaratnya macam orbit kan. Okey. So, kalau kita tengok solar system kita, kita ada matahari. So, matahari tu adalah nukleus. So kenapa dia menyala begitu panas? Sebab dia ada proton dalam tu. Kemudian bumi yang mengelilingi planet-planet semua kita consider as elektron, and apa dia punya orbit, mesti ada orbit tersendiri. So orbit tu adalah shell. Okey. Seterusnya, okey, kita tengoklah gambar yang terhasil. Dia jumpa ni lah elektron bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan. Itu dia punya penemuan Niels Bohr. Okey. So boleh faham setakat ni kan? Alright, so kita tengok pula maybe the last scientist, dan itulah scientist yang memperkenalkan modern atomic structure. Okay, we go now. Okay, kita pergi saintis yang terakhir iaitu James Chadwick. Okay, so apa James Chadwick ni? Maknanya dia upgrade lagi. Okay, daripada tadi Dalton naik pula dia upgrade oleh Thomson. Thomson di upgrade lagi oleh siapa? Rutherford. Rutherford di upgrade lagi oleh Bohr. Dan yang terakhir adalah James Chadwick. Okay, apa James Chadwick ni jumpa? Okay, so discover neutral particle. There are neutron in the nucleus. Okay, so dia jumpa neutron. Okay, so the biggest lah. Okay, discovery dia adalah dia jumpa neutron. So sebelum ni saintis-saintis yang lain dia tahu. Okay, kita ada nucleus. So dalam nucleus tu ada proton. Okay, so Chadwick ni dia upgrade pula. Sebenarnya bukan proton saja duduk dalam nukleus, tapi adalah neutron sekali. So proton dengan neutron ni dia duduk dalam nukleus, dan elektron seperti yang kita tahu tadi dia mengelilingi nukleus lah.
Okay, so neutron contribute almost half of the mass of an atom. Of course, kalau kita tengok balik previous slide tadi, mass untuk proton 1, mass untuk neutron 1. So sangat besar dia punya nilai mass dan dia akan mempengaruhi berat sesuatu atom tersebut. Okay, so kita nampaklah James Chadwick Atomic Model. So lengkaplah dekat sini. So kita ada nucleus. So nucleus that contain proton and neutron, and then electron move around. Okay, the nucleus. Okay, mengikut shell dia yang ada ni. Okay, so move around of an atom. Okay, kita ada shell kat sini. So lengkaplah. Inilah model yang kita akan belajar, yang kita akan faham. Okay. Tapi nak lukis tak ada macam ni Nak lukis simple je, sangat-sangat mudah. Okay. So don't worry. So kita concludekan pengajaran kita untuk saintis ni. Kita ada Dalton, dia kata bola kecil. Kemudian kita ada Thomson, dia jumpa elektron. Kemudian kita ada Rutherford dia jumpa proton. Kemudian kita ada Niels Bohr, dia jumpa elektron, rupanya mengelilingi nukleus. Ada shell, okay, ada dia punya kitaran dia. Kemudian yang last sekali Chadwick, dia jumpa bukan saja proton dalam nukleus, tapi adalah neutron. Okay, so selesai untuk scientist contribution. Okay, kita tengok nanti apa lagi kita akan belajar. Okay. Okay. Dah belajar, kita nak buat exercise lah. Okay, kita test yourself 2.2 page 32. Okay, kamu boleh tengok kepada textbook kamu jika ada. Okay, so figure 2.10 show the atomic structure of nitrogen. Okay, kemudian name X. Okay, so kita tengok X. X ni kita ada nukleus. Dalam nukleus ada proton dengan neutron. Dan yang mengelilingi nukleus adalah elektron. Okay, kemudian state the subatomic particle found in the nucleus of nitrogen atom. So kita ada nukleus. Apa yang duduk dalam nukleus? Proton dengan neutron. And then disuruh kita compare lah in the aspect relative charge and relative mass. Okay, kita tengok apa jawapan dia. Okay, macam tadi jawapan dia adalah elektron. Okay, untuk B tu proton dan neutron. Dan untuk C, kita pun bandingkan charge untuk elektron negatif 1, proton positif 1, neutron neutral. Relative mass tadi kan kita 1 bahagi 1840, kita akan dapat almost menghampiri 0. So proton 1 dan neutron 1. So yang memberikan mass kepada atom itu adalah proton dengan neutron. Okay, mudah ajar kan? Alright. Okay, kita tengok soalan seterusnya nombor 2. Okay. So, electron move around the nucleus in shell. Nucleus of an atom consists of proton and neutron. Okay. So, which scientist identify it? So, siapa yang identify? So, dekat sini kita tengok ada perkataan neutron. So, ada perkataan neutron. So, kita tahulah dia adalah James Chadwick. Draw this atomic structure. Okay, so inilah atomic structure yang kamu kena lukis lah. Okay, dia berlaku. Okay, dia bergerak dengan pantas kat situ. Okay, so mudah saja untuk soalan, dua soalan yang kita tampak ni. So supaya bila kita buat latihan tu kita lebih memahami lah. Okay, tajuk atomic structure. Okay, sekarang kita tengok kepada atomic structure. Kita dah belajar, kita nak tahu apa pula dalam atomic structure ni. Okay, kita dah beyond. Okay, kita dah masuk dalam atomic model dah. Okay, so sekarang kita nak mempelajar apa yang di dalam atomic structure tu sendirilah. Okay, so kita ada 4. Okay, so kita ada proton number. Kemudian kita ada nucleon number. Okay, so ada satu terms yang baru kamu dengar, iaitu nucleon number. Kemudian kita perlu determine the nucleon number, proton number and number of electron in an atom. So pelajar-pelajar semua kena tahulah, okay, apakah nucleon number, apakah number of proton, apakah number of
electron. And number 3, kita akan tengok kepada standard representation and construct atomic structure diagram and electron arrangement. Okay, so kita sentuh untuk pagi ni dua saja. Kita nak tahu apakah proton, apakah nukleon dan apakah number of electron. Okay, so mudah saja. So stay tune guys. Okay, kita dengar apa pula yang selepas ini. Okay, so kita tengok kepada proton number and nucleon number. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, so oksigen, number of proton dia 8. Number of proton ni dia akan sama juga, kita ada kolom number of proton, number of neutron, number proton number and nucleon number. Okey, apa maksudnya? Number of proton ni sama je dengan proton number dia punya value dia. Okey. Kemudian number of neutron ni 8. Cikgu macam mana dapat 8 cikgu? Saya tak tahu. So kita tak perlu pun hafal number of neutron. Kita perlu tahu iaitu number of proton. Kena ingat. Okey. So cikgu, nucleon number macam mana kita dapat cikgu nucleon number? Senang sahaja. Ingat proton campur neutron. Okey, so cikgu tunjukkanlah. Okey, bagaimana? So kita tengok kepada oksigen ni. So kita ada number of neutron. So kita tambah dengan number of proton. So kita akan dapat 16. Mudah je kan untuk dapat nucleon number. Nucleon number ni adalah penambahan antara proton number dengan number of proton. Okey, so sodium number of proton dia 11. Yang ni wajib kita ingat. Kemudian neutron dia 12. Proton number dia 11 lah. Dia sama je dengan number of proton. So bagaimana dapat nucleon number dia 23? Okey. So sama juga macam tadi. So kita ada 12 campur dengan 11. So kita dapat 23. So sama juga dengan klorin tadi. 18 campur 17 dapatlah 35 nukleon number untuk klorin. So mudah je kan? Simple je. Okay, so kita tengoklah dia punya explanation dia. The number of proton in the nucleus of an atom is known as proton number. So number of proton yang ada dalam nukleus kita panggil sebagai proton number. Kemudian the total number of proton and neutrons in the nucleus of an atom is known as nucleon number. So dalam atom tu yang duduk dekat nukleus tu kita panggil sebagai nucleon number. Okay, so simple je guys. Okay, so kamu belajarlah maksudnya nucleon number tu. Mudah je, jangan risau-risau. Okay, so kita tengok yang seterusnya apa yang kita akan belajar. Okay, so kita tengok kepada formula dia. Okay, formula nucleon number sama dengan proton number of proton plus number of neutron, ataupun nucleon number equal to proton number sum of number of neutron. So kita campurkanlah. Okay, so beza di antara dua ni tak ada beza sangat pun. Dia beza je number of proton. Yang ni kita pakai proton number. Hakikat dia, value dia adalah sama. So don't worry lah. Okay. Kemudian kita tengok kepada pernyataan yang sangat-sangat penting, iaitu atom is neutral. Perkataan neutral. Atom ni dia jadi neutral bila apa? Number of electron is the same number of proton. Okay, so for example, oksigen ni, okay, oksigen 8 proton, dia mesti ada juga 8 elektron. So 8 tolak 8, kita akan dapat nilai charge dia adalah kosong. Sebab itulah kita panggil dia neutral. Sebab tu kita panggil dia neutral. Okay. Kemudian kita tengok example yang pertama. Aluminium atom has 13 proton and 14 neutron.
Okay, so soalan dia kata what are the proton number dengan nukleon number. Okay, kita selesaikan satu persatu dulu. Dia nak proton number. So proton number equal number of protons, iaitu 13 . So jangan gusar-gusar, number of proton ni sama saja dengan proton number. Okay, kemudian soalan seterusnya dia kata nucleon number. So ingat balik, nucleon number adalah proton campur dengan neutron. So 13 plus 14 akan dapatlah 27. Mudah je kan? Simple aja. Okay. Okay, example nombor 2. Okay, kita ada nucleon number. So dia bagi sekarang nucleon number. Okay, 39, 39. Kemudian potassium atom pula dia kata ada 19 proton. How many neutron and electron there are in potassium atom? Okay, so ingat baliklah nucleon number sama dengan proton plus neutron. Sekarang ni kita ada nucleon number dan kita ada proton number. Just masuk saja dalam equation tersebut. Okay, so number of electron senang, okay, sebab dia kata sama dengan number of proton. Ingat balik, kalau dia neutral, proton sama dengan elektron. Okay, kemudian kita tengoklah nak dapatkan number of neutron, nucleon number tolak dengan number of proton. So 39 tolak 19 dapatlah 20. Mudah je kan? Simple je. Okay, so kita tengok yang seterusnya apa yang kita akan belajar. Okay guys, so kali ni kita nak belajar pula iaitu berkenaan dengan ion. Apa itu ion? Ion kita ada positif, kita ada negatif. Okay, kita ada positif dengan kita ada negatif. Cikgu bulat kat sini, positif dengan kita ada negatif. Alright. Okay, apakah maksudnya kalau positif, apakah maksud negatif tersebut? Alright, so kalau when the number of electron increase and an ion. An ion ni adalah okay, ion yang bersifat N. N ni apa N? N ni maksudnya negatif. Okay, so bila number of electron tu lebih banyak daripada number of proton, bermaksud dia adalah negatif. Dan jika proton lebih banyak daripada neutron, kalau proton lebih banyak daripada elektron, so bermaksud dia akan jadi positif, iaitu cation, ion yang bersifat T ni. T ni adalah simbol positif kan. Okay, so an ion, ion charge negatif, cation, ion yang bercharge positif. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh yang pertama, kita ada sodium atom. Ingat sodium adalah metal. Metal dia akan selalu jadi positif ion. Memang sifat dia suka buang satu elektron. Okey, kita tengok dekat sodium atom dahulu. Tengok dekat area sini. Okey, kita tengok yang pertama, proton. Kalau sebut dia neutral kan, proton mesti sama dengan elektron. So, proton tolak dengan elektron akan dapat kosong. Okey, itu untuk sodium atom. Okey, so kita padamlah. Okey. Alright, so sekarang ni kita tengok pula kepada sodium ion. Okey, sodium ion pula, okey, dia punya proton number dia 11. Tapi elektron dia jadi 10. So kat sini proton lebih banyak daripada elektron. So 11 tolak 10 akan lebih positif 1. So maksudnya yang lebih tu adalah 1 proton. That's why kat sini ada Na positif. Okay, so boleh faham So metal ni sifat dia suka buang 1 elektron. So asalnya dia sama nilai elektron, tapi bila jadi ion, dia buang 1 elektron dan elektron dia jadi 10. So 11 tolak 10 dapatlah lebihan dia adalah positif 1.
Okay, kita padam balik. So harap kamu faham lah ya. Untuk lesson yang ni, dia ambil take time lah, tapi mudah je. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Kita ada tadi positif, ni kita tengok pula negatif. Okay, negatif sama juga. Okay, kita tengok kepada chlorine atom. Atom sifat dia neutral. Proton mesti sama dengan elektron. Oh sorry, tak nampak lah. Okay, so kita ada 17, kemudian elektron dia sama. So 17 tolak 17, kosong. That's why chlorine atom tu neutral. Okay, kemudian kita tengok kepada chloride pula. So chloride proton dia 17, tapi dia negatif. Apa maksud negatif? Maksudnya elektron dia mesti lebih. So tengok elektron dia 18. So maknanya proton kurang daripada elektron. So elektron dia lebih, 17 tolak 18, elektron yang akan lebih negatif 1. That's why dekat sini chlorine negatif 1. Okay, so atom ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kalau positif dia banyak, dia jadi positif. Kalau elektron dia banyak, dia akan jadi negatif. So ingatlah, kalau cation, ion positif. Kalau anion, ion negatif. Okay, so jangan rasa benda tu susah. Benda dia sangat simple. Cuma kita ni baru belajar foundation. So bila banyak belajar foundation, kita kena banyak buat latihan dan kena banyak belajar lah. Alright. Okay, so kita tengok pula yang the last one. Apa yang kita akan belajar. Okay, kita dah sampai yang the last part untuk pagi ni, iaitu standard representation of an atom. Kenapa perlu ada standard representation? Kita ada lebih kurang beratus negara dalam dunia ni. So setiap orang tu dia ada orang kata, yalah, perangai masing-masing kan. Aku nak yang ni, aku nak yang ni. Malaysia macam ni, Singapura macam ni. Bagaimana kita nak standardize? Dunia nak standardize kan? Bagaimana kita nak represent atom supaya kita kat Malaysia bila send barang kat USA, orang USA pun boleh faham. Kalau kita hantar ke Afrika, orang Afrika pun boleh faham. Okay, so itu kita perlukan standard representation of atom. So simple saja. Okay, dia menggunakan konsep AZX. A ini adalah nucleon number A, kemudian proton number kita wakilikan dengan Z, X ini kita wakilikan dengan symbol of element. Mudah saja. Okay, for example 12 6C. Okay, so 12 ni apa dia? Nucleon number. 6 ni adalah proton number. C ni adalah symbol of element. Element apa? C ni. Karbon. Okay. So kat sinilah. Okay, the symbol of carbon element is C. The nucleon number of carbon atom is 12. The proton number of carbon atom is C. Itu 3 maklumat yang kita dapat daripada yang ni saja. So dekat botol chemical ini je dia keluarnya. Tapi kita sebagai yang pelajar kimia, orang yang ahli kimia, fahamlah. Daripada nampak simple je kita tahu, oh 12 ni nucleon number dia, berat dia. Kemudian 6 ni adalah proton number dia. Oh C ni adalah, oh dalam botol ni ada karbon. So mudah je dong. Okay, kita tengok kepada latihan pula. Macam mana kita nak buat. Okay, so kita ada kakak ni. So kakak ni teruk sangat now, mukanya pening kan. Kita bantu dia. Okay, a sodium atom contain 12 neutron and 11 proton in the nucleus. What is the standard representation of sodium atom? Okay, macam mana kita nak buat? Okay, so kita ada maklumat dekat sini. Okay, kita ada neutron dia 12, kita ada proton 11. Kita menggunakan konsep A, Z, X. Okay, so A ini adalah nucleon number, Z kita adalah proton number, dan X ini adalah simbol. So apakah simbol untuk sodium? N,
A, N huruf besar, A huruf kecil. Okey, kemudian proton adalah Z11. So apa masalahnya kat sini? Nuclear number macam mana nak dapat So ingat balik, nuclear number adalah campuran hasil tambah neutron dengan proton. So 11 tolak 11 tolak pula. 11 tambah 12 23. So dapatlah dia punya representation untuk penyataan dekat atas. So mudah je guys. Very good. Okay. So sampai sini saja kelas kita pada pagi ini, insya-Allah. So kalau ada apa-apa yang tak faham, PM cikgu personal, okay, di Telegram. So kita akan belajar lepas ni adalah bagaimana kita nak susun pula elektron tu dalam shell. Dan shell ni ada banyak shell, mungkin ada 1, 2, 3, 4. Okey, kamu belajar sampai 4 je. So bagaimana kita nak letak elektron tu dekat shell tu. Okey, sampai di sini saja guys. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.